W. Edward Deming, seorang tokoh kualiti yang banyak bersasa dalam pertumbuhan ekonomi Jepun. Deming telah menyediakan falsafah dan sistem untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti dalam pengurusan di Jepun. Terdapat 3 asas falsafah kualiti Deming. Tekun dalam mencapai matlamat, perbaikan berterusan, pengetahuan yang mendalam. Beliau mendapat bahawa kualiti ditentukan oleh pelanggan. Pada 1992, Deming telah memperluaskan definisi kualitinya, iaitu kualiti bererti membuat setiap orang melaksanakan apa yang mereka telah perjanjikan dan mereka melaksanakan dengan tepat pada kali pertama. Ini bermakna pihak pengurusan organisasi harusnya memberi perkhidmatan atau produk mengikut permintaan pelanggan tanpa sebarang kesilapan. Dengan itu, kepuasan pelanggan dapat dipenuhi. Seterusnya, ia dapat membantu meningkatkan prestasi perniagaannya. Seterusnya, pengurusan atas juga dapat memperoleh banyak cara untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui falsafah Deming 14 Points dan Deming 7 Diseases yang dicipta oleh Deming. Pengetahuan yang mendalam. Pengetahuan ini menurut Deming, dia terbagi kepada 4 komponen, iaitu penghargaan pada satu sistem, teori variasi, teori ilmu dan psikologi. Ishikawa ialah tokoh kualiti timur yang merupakan orang pertama yang memperkenalkan dan memulakan kualiti kontrol di Jepun. Beliau bertanggungjawab untuk memujuk pihak pengurusan atasan di Jepun untuk memberi autonomi kepada kualiti kontrol untuk menyelesaikan masalah. Oleh itu, beliau telah memperkenalkan gambar rajah sebab akibat atau dikenali rajah tulang ikan bagi membolehkan penggunanya mengenal pasti dan menganalisis semua sebab yang mungkin berlaku bagi sesuatu kejadian atau akibat, dan seterusnya membolehkan penyelesaian bersesuaian dan berkesan dibuat. Di samping itu, beliau telah menerbitkan sebuah buku bertajuk What is Total Quality Control yang menghargai idea-idea quality control yang dibawa oleh Armand Feigenbaum. Namun begitu, beliau tidak bersetuju dengan idea tersebut yang meletakkan total quality control di bawah tanggungjawab pakar-pakar kualiti. Hal ini kerana prinsip utama kualiti beliau adalah semua jabatan dan anggota kerja hendaklah terlibat dalam mempelajari dan mempromosi kualiti kontrol. Oleh itu, beliau telah menjadi tokoh kualiti pertama yang ke depan untuk mengutarakan idea tentang kepentingan mempunyai wawasan yang dapat dikongsi dan menyatukan seluruh anggota kerja terhadap matlamat yang diingini. Sebagai contoh, matlamat semua jabatan dan anggota syarikat kereta Honda adalah memastikan keselamatan perjalanan pelanggannya. Selain itu, Ishikawa ialah tokoh kualiti pertama yang memberi tumpuan kepada pelanggan dalaman dan luaran. Pelanggan dalaman adalah individu atau jabatan dalam organisasi yang sama dengan individu yang menghasilkan produk atau perkhidmatan. Seterusnya, menggunakan produk yang dihasilkan untuk menghasilkan produk akhir kepada pelanggan luar. Manakala pelanggan luar ialah individu atau organisasi luar yang membeli produk atau perkhidmatan yang dihasilkan. Hal ini kerana prinsip beliau adalah kualiti tidak hanya bermaksud kualiti produk tetapi merangkumi kualiti selepas jualan, pengurusan kualiti, kualiti organisasi dan pembentukan manusia. Ini bermaksud produk atau perkhidmatan tidak dianggap berkualiti jika terdapat satu bahagian yang kualitinya telah dijejas. Sebagai contoh, penjualan kereta Honda tetap tidak mencapai kepuasan pelanggan jika pengurusan organisasi yang teruk walaupun kereta tersebut mempunyai kelajuan enjin yang tinggi. Dr. Joseph M. Juran atau lebih dikenali sebagai The Father of Modern Quality Management merupakan seorang yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap teori pengurusan kualiti selepas Deming di kalangan guru yang lain. Penekanan beliau lebih kepada aspek pengurusan dalam kualiti. Selepas Deming, beliau juga merupakan guru Amerika kedua yang dijemput oleh Joseph untuk mengajar dan memimpin kursus kawalan kualiti kepada pemimpin industri Jepun pada tahun 1954. Syarahan beliau telah diperkenalkan dan ditekankan terhadap pengurusan perancangan, penyusunan, kawalan dan fokus mengenai tanggungjawab pengurusan untuk mencapai kualiti dan
dengan keperluan untuk meletakkan matlamat. Itulah sebabnya beliau menekankan pendekatan pengurusan kepada analogi yang sama untuk hasil kualiti yang lebih baik dengan menggunakan 3 prinsip utama atau trilogi yuran yang menjadikannya kunci kejayaan untuk pengurusan kualiti menyeluruh dalam memperoleh matlamat kualiti dan meningkatkan kualiti. Yang pertama, perancangan kualiti. Di sini, firma perlu mengenal pasti pelanggan dan keperluan mereka. Firma juga perlu mereka bentuk barangan dan perkhidmatan yang memenuhi keperluan tersebut serta mewujudkan matlamat kualiti dan kos. Kedua, kawalan kualiti. Ini adalah sebahagian daripada proses kualiti di mana firma meletakkan piawaian kualiti yang melibatkan mengenal pasti elemen kualiti dan menentukan cara mengukurnya. Di sini, firma ingin memastikan bahawa mereka mentakrifkan dengan jelas kualiti untuk setiap produk dan membangunkan cara untuk membandingkan produk yang dihasilkan dengan yang berkesan. Dengan kata lain, firma membandingkan prestasi sebenar dengan matlamat kualiti. Matlamatnya adalah untuk mematuhi piawaian antarabangsa atau pihak berkuasa kapal selia seperti ISO 9000. Peningkatan kualiti. Firma perlu memantau pengeluaran secara berterusan dan mengenal pasti bidang dalam proses pengeluaran yang boleh meningkatkan bukan sahaja kualiti produk tetapi kualiti proses yang digunakan untuk membuat produk. Diorang telah mengenalkan 10 prinsip dalam meningkatkan kualiti produk atau perkhidmatan. Yang pertama adalah bina kesedaran tentang keperluan dan peluang untuk penambahbaikan, menetapkan matlamat untuk penambahbaikan, menyusun atur organisasi untuk mencapai matlamat, menyediakan latihan, menjalankan projek untuk menyelesaikan masalah, melaporkan kemajuan, memberi pengiktirafan, melaporkan keputusan atau hasil komunikasi, menjejaki hasil penambahbaikan atau mengekalkan kejayaan, dan yang ke-10 adalah mengekalkan momentum dengan menjadikan pembaikan tahunan sebagai sebahagian daripada proses biasa. Pada tahun 1941, juran menemui karya Vilfredo Pareto dan mula menerapkan prinsip Pareto pada masalah kualiti. Misalnya, 80% masalah disebabkan oleh 20% penyebabnya. Prinsip lain daripada juran adalah Joseph Juran mengonsepkan kualiti sebagai cara berorientasikan pendapatan di mana ciri-ciri produk yang mampu memenuhi keperluan pengguna dapat meningkatkan pendapatan komersial. Dari sini timbul kenyataan bahawa kos yang lebih baik menghasilkan lebih banyak wang. Dalam pengertian ini, kegagalan dan kekurangan adalah aspek yang paling penting untuk diperhatikan dalam sesuatu produk. Yang ketidakhadirannya akan menghasilkan produk yang lebih berkualiti yang tidak semestinya lebih mahal untuk dihasilkan. Antara prinsip lain yang diterapkan oleh juran adalah dimensi manusia dari alat produktif perniagaan. Jurutera adalah penyokong buruh dalam proses dalaman yang paling penting untuk menghasilkan pengurusan yang berkesan dan pengurusan kualiti dalam semua peringkat pengeluaran. Tokoh yang seterusnya adalah Armand van Vegenboom yang merupakan seorang pakar kawalan kualiti dan ahli perniagaan Amerika. Beliau mencipta konsep kawalan kualiti menyeluruh yang mengilhamkan pengurusan kualiti menyeluruh. Pada 1961, beliau telah menerbitkan buku Total Quality Control yang merupakan suatu sistem yang efektif di mana ia mengintegrasi pembangunan kualiti, penyelenggaraan kualiti dan usaha-usaha dalam penambahbaikan kualiti daripada kumpulan-kumpulan yang berlainan di dalam sesebuah organisasi untuk memastikan dan membolehkan pengeluaran pemasaran, pembuatan dan perkhidmatan organisasi tersebut mencapai tahap yang paling ekonomik supaya dapat memenuhi kehendak dan kepuasan pelanggan. Menurut beliau juga, pengguna akhir adalah pentakrif kualiti yang terbaik di mana kualiti adalah terbuka kepada tafsiran yang subjektif. Selain daripada itu, beliau merupakan pemula yang menggambarkan sifat-sifat kos kualiti sebagai kos pencegahan, kos penilaian, kos kegagalan dalaman dan luaran. Kos pencegahan ini termasuk kos-kos dalam perancangan kualiti dan kos-kos lain yang berkaitan dengan pencegahan ketidakpatuhan dan kerosakan. Kos penilaian pula merujuk kepada kos yang dikenakan dalam menilai kualiti produk. Kos kegagalan dalaman adalah kos-kos yang dilibatkan atas sebab material dan produk yang rosak dan ketidakpatuhan yang tidak memenuhi spesifikasi kualiti organisasi. Manakala kos kegagalan luaran pula adalah kos-kos yang dilibatkan disebabkan oleh produk yang rosak apabila sampai kepada pelanggan. Misalnya kos aduan dan kos kehilangan pasaran. Armand Vegenboom menggambarkan konsep kualiti berdasarkan prinsip-prinsip lain yang menjadikannya senario untuk meningkatkan keberkesanannya. Untuk ini, ia mengembangkan langkah-langkah asas tertentu untuk penerapan metodologinya yang dikenali sebagai langkah menuju kualiti. Terdapat 3 langkah iaitu langkah pertama adalah mandat berkualiti yang memberi tumpuan kepada kepemimpinan. Bagi Armand, usaha berterusan mesti dilakukan untuk mengekalkan tahap kualiti yang mencukupi. Langkah kedua pula adalah taktik kualiti lama
yang melibatkan penyatuan pelbagai jabatan organisasi yang mengambil bahagian. Akhir sekali adalah perintah organisasi yang menggunakan mandat sebagai asas-asas untuk menjamin kualiti yang ditunjukkan melalui disiplin kekal di semua peringkat syarikat. Prinsip-prinsip Phillips-Crosby. Yang pertama adalah pematuhan kepada keperluan. Ini melibatkan keperluan terhadap sesebuah produk dan keperluan pelanggan. Sebagai contoh, sebuah syarikat pembuatan kereta perlu melihat keperluan kereta tersebut kepada pelanggan sebelum ianya dikeluarkan. Ini untuk mengelakkan kereta tidak terjual dan tidak mendapat sambutan dalam pasaran. Pelanggan pula perlu melihat keperluan terhadap diri mereka sebelum membeli kereta tersebut. Prinsip yang kedua adalah melakukan dengan betul pada kali pertama. Prinsip ini dapat meningkatkan kualiti dalam perniagaan untuk mengelakkan kerja berulang dengan kos bertambah. Prinsip ini dapat mengurangkan kos pengeluaran, menjimatkan masa, tenaga serta dapat menguntungkan perniagaan. Sebagai contoh, syarikat pembuatan motosikal perlu melaksanakan kerja dengan teliti dalam proses pembuatan motosikal disebabkan untuk mengelakkan kesalahan terhadap produk dan mengelakkan pembuatan semula dijalankan bagi mengurangkan kos pengeluaran. Prinsip yang ketiga ialah sistem kualiti adalah pencegahan. Ini disebabkan sistem kualiti yang baik dapat mencegah sebarang berlakunya kesalahan dalam perniagaan, sama ada di peringkat pembuatan, pengeluaran, pemasaran, pengurusan dan sebagainya untuk mengelakkan kerugian dalam perniagaan. Prinsip yang keempat adalah standard prestasi ialah sifar kecacatan. Prinsip ini menekankan kesempurnaan kualiti. Ini kerana untuk mengelakkan sebarang kesilapan dan kesalahan berlaku dalam perniagaan yang boleh mendatangkan kerugian kepada syarikat.